Pernahkah kita terfikir apa yang akan terjadi kepada kita atau keluarga kita jika esok kita tiba-tiba hilang upaya untuk bekerja? Atau adakah tempat kerja kita benar-benar menjamin keselamatan kita sebagai seorang pekerja? Assalamualaikum, saya Syarifah Ainur dan hari ini saya akan mengupas tentang perkara yang menjadi tulang belakang kestabilan ekonomi kita, yaitu keselamatan sosial dan perlindungan buruh dalam konteks ekonomi gig melalui perbandingan antara negara Malaysia dan Singapura. Keselamatan sosial ialah sistem perlindungan kerajaan untuk membantu individu apabila berdepan risiko seperti sakit, kemalangan, kehilangan pekerjaan ataupun usia tua. Ia bertindak sebagai jaringan keselamatan supaya rakyat masih mempunyai sumber kewangan dan perlindungan. Di Malaysia, ianya merangkumi perlindungan kerja, faedah perubatan dan simpanan hari tua melalui Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP. Keselamatan sosial memastikan kesejahteraan individu terus terjamin. Perlindungan buruh pula ialah undang-undang dan langkah yang melindungi hak, kebajikan dan keselamatan pekerja semasa bekerja supaya tidak ditindas oleh majikan. Ia merangkumi aspek seperti gaji yang adil, waktu kerja, keselamatan tempat kerja, perlindungan daripada diskriminasi dan hak kontrak. Di Malaysia ianya dikawal oleh Akta Kerja 1955 dan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Adakah sistem perlindungan buruh kita pada hari ini cukup kuat untuk menghadapi cabaran terhadap isu-isu kontemporari dalam pekerjaan seperti pekerjaan gig? Isu utama sekarang yang wujud adalah perbezaan antara kerja tetap dan kerja tidak tetap seperti kerja gig. Memang benar, kerja gig nampak lebih fleksibel dan memberi kebebasan kepada pekerja. Namun begitu, masalahnya ialah kebanyakan pekerja gig dianggap sebagai kontraktor, bukan sebagai pekerja tetap. Akibatnya, wujud zon kelabu dalam undang-undang yang menyebabkan pekerja tidak dilindungi dengan jelas. Mereka tiada jaminan sosial yang kukuh dan lebih mudah terdedah kepada risiko. Jika isu ini tidak ditangani dengan baik, pekerja boleh terus terperangkap dalam pekerjaan bergaji rendah tanpa hala tuju masa depan yang jelas. Keadaan ini bukan saja menjejaskan kestabilan kewangan, tetapi juga boleh memberi kesan kepada kesejahteraan hidup dan kesihatan mental mereka. Menurut Manika, pengkategorian pekerja gig sebenarnya bergantung kepada pilihan dan sumber pendapatan individu. Secara ringkasnya, terdapat 4 jenis pekerja gig. Yang pertama sekali ialah ejen bebas, iaitu mereka menjadikan pekerjaan gig ini sebagai sumber pendapatan utama. Yang kedua, pekerja sampingan yang hanya untuk menggunakan gig sebagai pendapatan tambahan. Ketiga, pekerja terpaksa kerana mereka bergantung kepada gig walaupun sebenarnya lebih memilih pekerjaan tetap. Dan akhir sekali adalah pekerja pelbagai, iaitu golongan yang lebih rentan dan bergantung kepada kerja sementara untuk meneruskan kehidupan. Bagi memahami respon dasar, mari kita bandingkan strategi Malaysia dan Singapura. Negara kita, Malaysia, telah mengambil langkah melalui pengetesan Akta Pekerja Gig 2025 pada 31 Mac 2026. Malaysia memilih pendekatan sui generis ataupun kategori khas dengan memperkenalkan perjanjian perkhidmatan yang berbeza daripada kontrak perkhidmatan tradisional, di mana dasar ini mewajibkan caruman perkeso secara mandatory melalui potongan otomatik 1.25% bagi setiap transaksi, serta menumpukan tribunal pekerja gig untuk menyelesaikan pertikaian dengan kuasa yang mengikat. Negara Singapura pula, mereka memperkenalkan rang Undang-Undang Pekerja Platform 2024-2025 dengan memfokuskan kepada kemampanan persaraan melalui kewajipan caruman CPF bagi pekerja di bawah umur 30 tahun dan penyediaan pampasan kesejahteraan tempat kerja yang setara dengan pekerja tetap. Kesimpulannya, kedua-dua negara kini beralih kepada model perlindungan sukarela kepada model mandatory berfasa bagi memastikan kelestarian tenaga kerja mereka. Untuk menilai keberkesanan dasar ini secara adil, berikut adalah pernyataan pendirian dari berbagai perspektif. Yang pertama sekali, dari perspektif pekerja. Pekerja gig menginginkan otonomi untuk mengimbangi komitmen penjagaan keluarga dan kehidupan pribadi mereka. Mereka juga memikul risiko kehilangan integriti tubuh dan kerapuhan keuangan kerana tiadanya perlindungan gaji minimum serta kesukaran untuk mendapatkan akses perbankan tanpa slip gaji rasmi. Dalam perspektif majikan ataupun platform, syarikat platform menegaskan bahawa klasifikasi pekerja gig sebagai kaki tangan tetap secara borong akan melumpuhkan model perniagaan akibat kos operasi yang tidak mampan. Majikan memerlukan fleksibiliti dalam pengurusan algoritma untuk memastikan kecekapan bekalan dan permintaan dalam pasaran yang sangat kompetitif. Dari perspektif kerajaan pula, negara bertanggungjawab mencegah kemiskinan tegar di usia tua yang bakal membebankan sistem kewangan dan fiskal negara pada masa depan. Kerajaan wajib mengimbangi inovasi ekonomi digital dengan piawaian kerja menghormati manusia, decent work, selaras dengan garis panduan antarabangsa ILO.
Berdasarkan analisis perbandingan tadi, pendirian saya adalah dasar model hybrid, di mana sebagai resolusi terbaik untuk memelihara kebaikan bersama. Resolusi ini mengharmonikan nilai yang berkonflik melalui 3 struktur utama. Yang pertama sekali adalah pengekalan otonomi struktur, di mana pekerja kekal bebas menentukan waktu kerja mereka, namun wajib dilindungi oleh jaringan keselamatan sosial yang mandatori. Kedua adalah ketulusan algoritma, di mana mewajibkan platform mendedahkan cara pendapatan ditentukan bagi mengelakkan eksploitasi digital yang tersembunyi, serta memastikan pengurusan kerja yang lebih manusiawi. Ketiga adalah kesetaraan hak perundangan. Perubahan tribunal khusus seperti di Malaysia adalah langkah paling efektif untuk memberikan kuasa tawar-menawar yang sah kepada pekerja tanpa kerana birokrasi mahkamah sivil yang mahal dan lama. Kegagalan melaksanakan dasar mandatori ini akan mengakibatkan ketidaksamaan pasaran buruh yang kronik dan melemahkan kestabilan sosial negara dalam jangka masa yang panjang. Sebagai keseluruhannya, saya percaya bahwa kemajuan teknologi tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan kebajikan manusia ataupun pekerja. Saya juga mahu melihat bagaimana dasar-dasar di Malaysia ini akan berevolusi demi kesejahteraan rakyatnya. Masa depan kerja yang adil bukanlah sekadar sesuatu hayalan, tetapi tuntutan yang mesti kita usahakan dan laksanakan hari ini. Sekian saja refleksi daripada saya. Terima kasih.